Okey. Disediakan, maka akhirnya tuan-tuan, maka akhirnya Kementerian putuskan bahawa mahasiswa-mahasiswa kita boleh kembali ke universiti tanpa kewajipan untuk mengambil vaksin. Jadi tak tahulah, dekat sini SOP dia lain, kat sana SOP dia lain, kat Melaka SOP dia lain, kat universiti SOP dia lain. Memang betul-betul lah tuan-tuan, yang dah ambil vaksin Sinovac pula, hari ni diminta untuk mengambil vaksin Pfizer. Lama dah saya cakap ni, kan? Bahawa hari ni sudah jadi macam rojak pasembo, tuan-tuan. Boleh campur-campur. Tak apalah, kita pun memang barang eksperimen. Kita reda je lah, tuan-tuan. Tak payah bantah, tak payah lawan. Ikut je lah apa cakap Perdana Menteri Bayangan ataupun Shadow Prime Minister kita, YB Khairi Jamaluddin. Okey, silakan dengan soalan-soalan. Kalau ada sebarang soalan daripada penonton, bolehlah diajukan di ruang komen. InsyaAllah saya akan cuba menjawab. Silakan. Okey, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Okey, bekas ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Katil, Adli Zahri itu membuat satu permohonan di Mahkamah Tinggi bagi izin membuat semakan kehakiman menghalang pilihan raya negeri diadakan pada 20 November. So mengapa beliau ni membuat tindakan sebegini rupa tu? Dia ada cita-cita nak jadi ketua menteri. Kan? Sekarang dia dah dapat 4 malaun tu untuk menyokong penubuhan kerajaan Pakatan Harapan. Walaupun 4 orang tu menamakan Idris Harun sebagai calon CM, belum tentu lagi mereka ni akan angkat Idris Harun, kan? Mungkin last sekali kalau bagi timbalan ketua menteri pada Idris Harun pun dah orang terima. Ataupun kalau Idris Harun jadi ketua menteri, dah tentu Adli ada peluang untuk menjadi timbalan ketua menteri. Betul tak? Semua ini pasal politik ya, tuan-tuan. Semua pasal jawatan, pasal kuasa. Yang akhirnya menjadi mangsa ni rakyat. Sepatutnya hari ini difokuskan kerja-kerja apa yang dipanggil sebagai menyelesaikan isu-isu ekonomi rakyat, menyelesaikan perkara-perkara yang selama hari ini terhenti. Rakyat baru nak mula hidup balik, baru nak ekonomi mereka nak berjalan dengan lancar. Sekarang ni bila KJ buat SOP macam ni dekat Melaka, kan? Orang Melaka menyumpah. Betul. Bila orang Melaka menyumpah, dia menyumpah takkan dia nak menyumpah Muhyiddin dah tak jadi Perdana Menteri, walaupun kiblat KJ ni Muhyiddin lagi. Maka dia akan menyumpah kerajaan UMNO. Sebab dia orang ni semua dalam otak dia ingat kerajaan hari ni ialah kerajaan UMNO. Ini adalah kerajaan PN. Masih lagi 114 orang yang mengangkat Muhyiddin, itulah kerajaan yang mengangkat Datuk Seri Ismail Sabri. Kan? Orang yang sama. Kau cuba bayangkan, sebelum ni dia orang boleh berniaga macam biasa. Kan? Sebab Melaka dah jadi macam fasa ke-4. Betul tak? Jadi orang boleh pergi kedai makan, orang boleh pergi sana, boleh pergi sini. Selepas ni, kalau orang pakai baju PN pergi kedai makan, dia orang dah kata berkempen. Betul tak? Kalau orang pakai baju BN pergi masuk kedai makan atau berlonggok dekat mana-mana restoran, mereka akan dikira sebagai berkempen ataupun mengadakan perjumpaan secara bersemuka. Dah menyalahi akta yang KJ sebut. So mengarut benda ni. Akhirnya orang Melaka berasa diri mereka ni didiskriminasi pula. Peniaga-peniaga yang selama hari ni mungkin dah mula support kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri ni,
kerana dah memberikan kelonggaran yang sebelum ini diketatkan oleh Muhyiddin, kan? Akhirnya mereka akan marah balik. Siapa yang rugi pada ketika itu? UMNO dengan BN juga yang akhirnya yang akan menerima padah. Okey. Okey, Tok. Beliau juga, Adli Zahri, membuat kenyataan bahawa pembubaran Dun Melaka ini oleh pembubaran oleh TYT Melaka adalah tidak sah, Datuk. Ya. Dia membuat kenyataan. Dia buat kenyataan. Ha. Dia cuma minta mahkamah putuskan. Dia tak boleh buat kenyataan. Kan? Dia apa, Lord Presiden mahkamah ke? Kan? Biarlah mahkamah putuskan. Kalau mahkamah benda ni bawa pergi mahkamah, mahkamah akan tanya dengan ketua menteri. Kan? Dia dapat jumpa tak dengan TYT? Adakah dia bila dia berjumpa dengan TYT, sebelum ke selepas 4 orang tu menarik sokongan terhadap kerajaan Datuk Seri Sulaiman? Kalau Datuk Seri Sulaiman berjumpa dengan TYT, mendapat perkenan TYT untuk membubarkan DUN, kan? Sebelum 4 orang tu tarik sokongan, maka tidak ada apa yang salah dari segi undang-undang. So biarlah mahkamah yang decide. Kerja dia filekan kat mahkamah je. Kan? Okey. Okey, tu. Ya. Okey, soalan seterusnya tu. Adakah Dewan Undangan Negeri sebelum ini Dewan Rakyat dah macam bahan mainan orang-orang politik? Sedangkan mereka ini adalah amanah yang telah diberi oleh rakyat untuk mentadbir negeri dan negara. Sampai bila politik Malaysia harus berlarutan sebegini yang akhirnya merugikan rakyat? Apa komen Datuk? Komen dia senang je. Kan? Ahli politik ni, kan? Mereka ni berada dalam keadaan serba salah. Kenapa mereka berada dalam keadaan serba salah? Sebab musuh-musuh politik ni terpaksa bergabung untuk membentuk satu pakatan dan memerintah secara bersama. UMNO ni dah bergaduh dengan bersatu ni, kan? Punya dah lama, kan? Sebelum pilihan raya 2018 lagi, 2015 dah mula bergaduh antara kita dengan pemimpin-pemimpin bersatu macam Mahathir dan juga dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Betul tak? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, kan? Dah 7 tahun bergaduh, tiba-tiba kena buat kerajaan bersama. Macam mana orang yang tubuhkan parti, nak hancurkan kita, nak musnahkan kita, nak ganti tempat kita, kan? Boleh berlaku jujur dengan kita? Mestilah bila kita bagi kuasa mandat pada dia menjadi Perdana Menteri, dia akan gunakan kuasa yang dia ada, kan? Untuk memastikan parti dia menjadi lebih kuat dan UMNO menjadi lebih lemah. Faham tak? So akhirnya UMNO tak puas hati, UMNO tarik diri. Kan? Sama juga dengan Melaka. Orang yang pernah menjadi ketua menteri tiba-tiba tak dapat jadi ketua menteri. Kan? Lantik pula Datuk Seri Sulaiman jadi ketua menteri bila mana BN dapat menawan balik Melaka. So Idris tak puas hati. Bila dia tak puas hati, dia pun tahu dia tak akan jadi calon, dia mula cari Anwar Ibrahim. Pujuk Anwar Ibrahim, yakinkan Anwar Ibrahim, bagi dia jadi ketua menteri, kerajaan akan beralih kepada Pakatan Harapan. Dengan harapan dia dapat jadi ketua menteri dan dengan harapan dia akan jadi calon kepada PKR dalam pilihan raya yang akan datang. So ini semua perbuatan manusia. Perbuatan manusia, dan benda ni berlaku bila wujudnya kerajaan yang ada simple majority yang cukup-cukup makan. Cuba kalau BN ada 2/3 di Melaka. Kalau setakat 4 ekor ni nak tarik diri, kerajaan tak jatuh. Kan? Sama juga di peringkat pusat. Kalau pengundi tidak melakukan kesilapan, cuba try test. Nak sangat mencuba,
25% pengundi Melayu akhirnya mengundi Pakatan Harapan, menyebabkan BN tidak mempunyai majoriti untuk membentuk kerajaan. Maka Pakatan Harapan juga tidak ada satu parti pun yang mendapat lebih daripada 112 kursi. Maka akhirnya mereka bergabung membentuk kerajaan campuran. Bila mereka membentuk kerajaan campuran, tak kira lah Pakatan Harapan membentuk kerajaan campuran, mereka pun tak stabil. Sebab apa tak stabil? Sebab Anwar Ibrahim tak percaya dengan Mahathir. Mahathir tak percaya dengan Anwar Ibrahim. Kan? Jadi Mahathir nak memastikan dia boleh jadi Perdana Menteri walaupun dia menang dengan hanya 13 kursi. Dia dapatkan sokongan daripada DAP. So 13 campur dengan 42. Dah ada 55 kat situ. Kan? 55 lebih besar daripada 49. Maka Mahathir berjaya menafikan hak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tapi kalau dia ada 13 kursi, dia jadi Perdana Menteri, dia lead lebih kurang 126 ahli parlimen Pakatan Harapan. Mana dia nak dapat kuasa untuk memimpin 126 orang, sedangkan parti dia hanya memenangi 13 kursi. So caranya ialah mendapat sokongan DAP. So bila DAP memberikan sokongan kepada Mahathir untuk berkuasa, maka dalam erti kata lain, telur Mahathir ni kena pegang dengan DAP lah. Apa saja benda yang Mahathir nak buat mesti dapat persetujuan daripada DAP. Kalau benda tu DAP tak favor, maka Mahathir pun tak boleh buat. So last kali lepas 22 bulan Mahathir pun rasa tak puas hati. Sebelum genap 22 bulan dia dah mengantar tentera-tentera dia, dia punya operator dia, menjalinkan hubungan dengan PAS, menjalinkan hubungan dengan UMNO. Cuma nasib kita baik bila pemimpin UMNO dan PAS yang bersedia nak memberi sokongan kepada Mahathir pada sekitar Februari 2020, pada ketika itu sampai istana mereka dikabarkan bahawa Mahathir bukan nak buat kerajaan tanpa DAP, tetapi nak buat kerajaan bersekali dengan DAP, unity government. Barulah UMNO dan PAS tarik diri sebab ada DAP. Ini cerita dia, Jadi sebenarnya bila tak jadi melantik Mahathir menjadi Perdana Menteri semula, berlakunya Sheraton move, maka akhirnya Muhyiddin pula yang dilantik. Sama juga. Muhyiddin datang daripada parti minoriti. Dia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh UMNO dan PAS dan GPS. Kan? So nanti lu tak habis cakap ni. Jadi akhirnya musuh-musuh berpakat bentuk kerajaan. Dalam erti kata lain, mereka ini tidur satu bantal, mimpi lain-lain. Agenda semua tak sama. Agenda tak sama. Banyak benda yang UMNO nak buat untuk menjaga kepentingan rakyat, terutamanya di kala kita PKP itu lagi, tak dilaksanakan oleh Muhyiddin. Muhyiddin buat selenga dia je, kan? Dia buat cara dia je, dia buat pekak apa nasihat-nasihat. Mula-mula tu memang dia ikut nasihat-nasihat Datuk Seri Najib, kan? Itu yang orang panggil dia Abah, kan? Bila dah mula dia besar kepala, nasihat pun tak dengar, itu orang panggil Abah kau. Tu kena faham tu. Jadi punca berlakunya huru-hara ni rakyat. Jadi rakyat kena betulkan cara memilih pemimpin. Pertama sekali lepas ni, yang melompat-lompat ni jangan diangkat menjadi pemimpin. Sebab kau jangan ulang apa aku cakap ni, mengganggu siaran ni. Duduk diam ni. Okey? Dia pula mengulang. Yang kata-kata kita pastikan jangan kita benarkan mereka ni menang pilihan raya. Satu yang paling penting. Nombor dua, kita kena pastikan orang yang betul-betul bersih je dimenangkan dalam pilihan raya. Kadang-kadang kita tak boleh nak buat apa,
Bila parti membuat keputusan, mungkin ada yang bermasalah juga, terlibat sama. So, kena pastikan mereka yang benar-benar bersih diangkat. Ketiga, kena pastikan orang yang pegang pada janji. Kan? Jangan pergi angkat orang yang macam Khairi Jamaluddin. Bila awal-awal dapat kuasa, kata tidak ada paksaan. Kan? Kepada orang yang terima vaksin ni. Kan? Tapi bila dah naik tocang, bila dah nampak 80% ambil vaksin, dia dah besar kepala, dia dah ingat bahawa yang ambil vaksin 80% tu semua sokong dia. Dia tak tahu yang 80% ni, mula-mula yang awal beratur tu orang yang nak travel. Kan? Bila dia mengadakan sekatan, orang yang dah vaksin saja boleh pergi ke supermarket, boleh pergi ke kedai, pergi tu beli ni. Last kali orang yang tak nak susah, tak nak leceh, masuk situ tak boleh, masuk sini tak boleh. Last kali mereka ni terpaksa vaksin juga. Kan? Tapi ada yang jenis baru ambil yang pertama dah masuk hospital 5 hari. Takkan dia nak ambil yang kedua? Ada yang dah ambil yang kedua, kena sebulan duduk hospital. Takkan dia nak benarkan anak-anak dia yang nak ambil SPM tu ambil vaksin? Takkan dia nak benarkan anak dia yang usia 17 hingga 12 tahun ambil vaksin? So, benda ni akhirnya menyebabkan orang lagi marah. Betul tak? Siapa yang menjadi bangsa? UMNO yang jadi bangsa. Sebab dia orang ni masih lagi dikenali sebagai pemimpin UMNO walaupun dia kalah pilihan raya, pemilihan UMNO. Ini masalah dia. Ini masalah dia. Itu sebabnya rakyat kena pastikan, kena rasional bila mengundi. Jangan mengundi emosional. Macam 2018. Apa Mahathir cakap, dia orang main telan bulat-bulat. Percaya apa fitnah-fitnah yang dilemparkan ke atas Datuk Seri Najib dan sebagainya. Akhirnya bukan Datuk Seri Najib yang tak menang. Datuk Seri Najib menang. Kan? Tapi calon BN yang lain semua menjadi mangsa sebab fitnah daripada Pakatan Harapan. Jadi benda ni boleh berlaku di Melaka. Bila tengok KJ daripada satu persatu, benda yang dia buat ni menyebabkan orang marah. Last kali orang nak menghukum KJ ni, orang hukum BN. Itu sebabnya pemimpin-pemimpin UMNO ni kena berani tegur KJ ni. Tak boleh biarkan dia besar kepala, tak boleh biarkan dia merosakkan imej parti. Tapi kalau semua pemimpin UMNO diam saja, nampak seolah-olah macam kita bersetuju dengan apa yang dibuat oleh Khairi Jamaluddin. Kalau dia nak buat kerja dia, nak meramaikan orang yang mengambil vaksin secara sukarela, kita tak pernah halang. Buatlah. Tapi jangan paksa, jangan diskriminasi. Ini kita tak boleh biarkan, kita kena lawan. Tak kira lah dia parti mana pun. Kan? Ketidakadilan tu kita mesti tegur. Kalau kita tak tegur, dia lagi besar kepala. Orang macam ni tak boleh kita bagi jadi pemimpin UMNO. Kerana dia lebih akan merosakkan UMNO kalau dia terus berada dalam parti. Itu kerja ahli UMNO pula. Kerja rakyat, pastikan pemimpin yang terbaik diangkat menjadi wakil rakyat mereka dalam pilihan raya. Kerja orang UMNO, pastikan pemimpin yang terbaik diangkat menguasai parti dalam pemilihan yang akan datang. Ada orang cakap tak boleh buang KJ. Buat masa ni tak boleh. Tunggu pilihan raya ataupun tunggu pemilihan parti. Okey. Okey, Datuk. Soalan seterusnya, seketika hari ini Dr. Mahathir menggambarkan tindakan mahkamah memulangkan pasport ahli Parlimen Pekan sebagai salah satu kes luar biasa dan menggelar Najib penjenayah VIP nombor 1 di Malaysia. Apa komen Datuk? Saya itu hari, dia orang nak tarik pasport. DPP tu cakap apa tau? DPP tu cakap, kita tarik dulu pasport. Nanti bila Datuk nak keluar negara, Datuk mohon, kita bagi pasport. So, Mahathir ni kadang-kadang kebodohan dia ni luar biasa. Takkan dia tak tahu prosedur mahkamah ni. Pasport ditarik bukan bermakna sampai bila-bila mahkamah simpan pasport kita. Tapi nasib baiklah pasport saya tak diambil.
Itu hari. Memang dia orang nak rampas pasport saya. Tapi hakim kata tak perlu. Tak perlu. Cuma kena ikat jamin lah. 10,000 satu kes, 2 kes. Kes saya hanya membela nasib keluarga ACP Syariman. Lepas ambil vaksin, walaupun dia didapati meninggal dunia disebabkan jantung, kita merayulah, bagilah pampasan. Pun kena dakwa. Ini kerajaan Pasir Berdengung. Nak buat macam mana? Legasi Muhyiddin tu masih kuat lagi. Jabatan Peguam Negara ni, Siti Zainab ada dalam tu. Ini semua orang atur, orang Muhyiddin, orang Tommy Thomas. Dia orang ni yang mengatur. Masalah pemimpin kita pun membiarkan. Sampai sekarang tak tukar lagi Peguam Negara. Ini masalah dia. Kalau lagi lama orang-orang Mahathir, orang-orang Tommy Thomas, orang-orang Muhyiddin kita simpan, lambat laun kerosakan yang dia orang buat, sabotaj yang dia orang buat, akhirnya akan memusnahkan nama baik parti juga. So nak beritahulah, luar biasa ni, macam kes insider trading Mozani Mahathir, sepatutnya bila Suruhanjaya Security dah tahu tentang kes Mozani Mahathir, dia buat insider trading, sepatutnya time tu dah boleh ambil tindakan. Itu sebenarnya yang luar biasa. Sebab dia tu bekas anak Perdana Menteri, tak ada sebarang tindakan. Contoh lain yang luar biasa, Azmin Ali, sebab dia anak angkat kepada Mahathir Mohamad, dah nampak terang-terang elephant fight elephant dalam bilik di hotel 4 Point Sandakan, CCTV yang menampakkan bagaimana Haziq masuk ke dalam video, dalam bilik tu ada. CCTV tu ada. Haziq pakai baju belang-belang. Lepas 45 minit Haziq keluar. Sebelum tu Azmin masuk dalam bilik tu, CCTV tu ada. Tapi tak ada sebarang pendakwaan. Yang lebih menyedihkan, salah seorang daripada partner tu, 2 ekor elephant yang fight elephant ni, sudah mengaku dialah elephant dalam tu, tapi tak ada sebarang pendakwaan. Malah Haziq yang memasang video perakam tu, video perakam tu pula sudah diserahkan pada pihak polis. Bukti ni sudah pun berada di Jabatan Peguam Negara hari ni. Memang very strong case. Tapi disebabkan Peguam Negara ni lantikan Muhyiddin Yassin, sampai sekarang tidak ada tindakan. Yang ini yang luar biasa. Yang ini yang luar biasa. Zeti Akhtar Aziz, suami dia dah membuat pengakuan. Memang dia proksi Jolo. Taufik Aiman sudah mengaku dia memang proksi Jolo. Dia terima 8.2 juta US dollar duit 1MDB. Sampai sekarang ada pendakwaan? Tak ada. Akaun tu masuk akaun, dalam tu nama Taufik Aiman dengan anak dia Aziz Taufik. Ada tindakan? Tak ada. Kalau benda ni bawa pergi mahkamah, kes 1MDB Datuk Seri Najib, buang kes lah. Betul tak? Dia dah mengaku dah bahawa dia proksi kepada Jolo. Cuba kau bayangkan, dah berapa lama hubungan Zeti Akhtar Aziz dengan Jolo. Bukan kes 1MDB ni je dia orang buat duit. Berapa banyak orang yang nak bawa masuk duit ke dalam negara melalui Zeti. Yang jadi orang tengahnya ialah Taufik Aiman. Bila dia kenal Taufik? Bila dia buat PhD. Dia kenal Jolo. Dia kenal Jolo ketika dia buat PhD. Berapa lama dah dia kenal Jolo. Benda ni, kalau mahkamah tu adil, kalau mahkamah tu kita boleh dapat fair trial,
No way kes Datuk Seri Najib ni akan lekat. Tapi sampai sekarang ada keistimewaan. Yang mangkuk ayun nama Mahathir ni cakap. Kan? Keistimewaan itu adalah kepada mereka yang menjadi kroni dia. Zeti Akhtar Aziz, one of the council of eminent person. Eminent sangat. Begitu juga dengan ni, muda ni. Beria-ria sekarang ni dekat TikTok. Sebab orang tak tahu penyamun ni, penyamun termuda dalam negara kita ni. Bagi kuasa sikit, belum apa-apa, duit yang sepatutnya disalurkan kepada Persatuan Sukan, last kali masuk dalam akaun BSN dia. Kan? Ini masalah dia. Bagi peluang pada orang muda, macam mana orang nak percaya orang muda lepas ni? Macam mana nak yakin orang muda boleh diketengahkan sebagai calon pilihan raya? Bila Syed Saddiq buat perangai macam ni. Baru umur berapa tahun dah tahu macam mana nak menyelewengkan dana yang sepatutnya digunakan untuk Persatuan Sukan masuk dalam akaun BSN dia. Sampai sekarang SPRM tak mengambil tindakan. Kita tanyalah apa Azam Baki buat kat situ. Apa buat kat situ? Kita tanya. Sebab apa? Azam Baki pun terikat tangan dengan kaki dia. Sebab dia kena dengar arahan daripada Perdana Menteri. Siapa Perdana Menteri? Perdana Menteri Muhyiddin. Muhyiddin kan bergaduh dengan Mahathir. Engkau orang nampak Muhyiddin bergaduh dengan Mahathir. Tapi Muhyiddin tetap barua kepada Mahathir. Dia cuma puppet saja. Segala apa yang berlaku semua masih lagi perancangan Mahathir Mohamad. Hari ini kita tengok perancangan Mahathir melalui C5. Dia masih berhubung dengan Hishamuddin Tun Hussein. Dia masih merancang supaya Hishamuddin boleh menguasai UMNO. Dia masih merancang supaya Taqiyuddin boleh menguasai PAS. Sekarang GPS pun dia nak kuasai. Kan? Perancangan dia belum berhenti lagi. Jangan ingat orang tua ni dah berhenti. Kan? Walaupun tak berapa sihat sekarang ni, perancangan ni tak berhenti. Perjumpaan masih berlaku. Geng C5 ni masih berjumpa lagi. Okey. Okay, Datuk. Mahathir buat kenyataan iaitu Najib ni sebagai penjenayah VIP. Bukankah Mahathir itu sendiri penjenayah VIP yang tidak didakwa di mahkamah tu? Tak komen sikit tu. Dia macam ni lah. Satu kelemahan Datuk Seri Najib lah. Datuk Seri Najib ni, dia ni orang baik. Kalau nak ikutkan zaman dia memerintah tu, segala fitnah yang Mahathir lontarkan, itu pun dah cukup untuk heret Mahathir ke mahkamah. Segala perbuatan Mahathir beri projek kepada anak-anak dia sehingga anak dia semua menjadi bilioner, itu pun dah cukup untuk heret Mahathir dengan anak-anak dia ke mahkamah. Kan? Ada tak Datuk Najib buat benda ni? Tak ada. Sebab dia fikir orang tua tu umur dah 92 masa tu. Kalau 92 tahun masuk penjara, tiba-tiba batuk sikit, mampus kat dalam penjara. Orang akan salahkan kerajaan. Jadi bukan senang kita boleh masukkan orang dalam penjara tak tentu pasal ni. Tu dia pun berada dalam keadaan serba salah. Banyak benda sekarang ni dah terdedah pasal Pandora Papers. 45 bilion duit dia dekat luar negara ni pun itu sebab dia tak berapa nak favor Pandora Papers tu disiasat. Sebab duit Daim pun belum tentu semuanya duit Daim. Mungkin ada campur duit dia juga. Sebab memang Daim tu proksi dia. Daim tu pula ada banyak proksi. Yang 1.3 ke 1.4 trilion tu, itu hanya duit Daim di luar negara. Kita pun tahu bahawa banyak benda yang dikuasai di dalam negara menggunakan proksi-proksi.
Jadi tak ada apa benda lah yang kita nak heran. Kalau nak kata penyamun, bapak kepada penyamun dekat Malaysia ni, siapa lagi kalau bukan Mahathir? Apa yang dia buat yang tak ada benefit untuk ahli keluarga dia? Twin Tower, daripada marble-nya, daripada perabot outright-nya, Mirzan Mahathir, Mauzani Mahathir, satu tower Jepun buat, Siti Hasma punya kroni, satu tower lagi Korea buat. Apa yang dia punya keluarga tak dapat? Proton, sampai 17 bilion pinjam dengan kerajaan. Kenapa Proton tak boleh hidup? Daripada tahun 1983 kita buat, 85 kita buat kereta Proton Saga yang pertama. Sampailah dia suruh Datuk Seri Najib jual Proton tu kepada Syed Mokhtar. Masih lagi Syed Mokhtar yang di RBICom tu kuat. Tapi bila ambil alih Proton, Syed Mokhtar pun melengkuk. Sampai nak kena pinjam dengan kita. Kalau tak silap dia minta 2 ke 3 bilion, dapat lebih kurang 1 point something. Tapi Datuk Seri Najib bisik, Proton kena ada strategic partner. Kan? Itu yang Proton kerjasama dengan Gili. Mana taknya kita pengurusi ASEAN, tapi Proton nak jual kat negara ASEAN pun tak boleh. Kan? Itu sebab Datuk Seri Najib suruh cari partner, kerjasama. Gili ni dia menguasai Volvo. Dia adalah tuan punya Volvo. Kan? Sekarang Tesla pun dia dah ni. Kemudian dia pun majority shareholder. Bukan majority, pemegang saham terbesar Daimler Chrysler yang buat Mercedes-Benz. So mana tempat ada jual Volvo, mana tempat ada jual Mercedes, Proton dah boleh masuk. Kan? Tengoklah dari segi kualiti pun. Kalau dulu Proton dikenali dengan kereta yang ada masalah power window dengan gearbox, sekarang tengok macam mana kereta Proton. Kualiti dah macam Volvo. Kan? So itulah realiti dia. Yang untung dulu siapa? Syarikat Yasmin. Syarikat Yasmin siapa? Yasmin tu siapa? Anak saudara Mahathir. Yang kaya suami dia, Tan Sri Rahman. Sepang sikit Formula 1, tak payah cerita lah, semua orang tahu Mauzani. Kan? Airport tu, semua toki-toki yang pro Mahathir dapat. Satu je, Ahmad Zaki Resources yang buat apa? Masjid besi ke, pusat Islam ke apa tu. Itu je. Yang lain semua toki-toki dia. So apa yang nak dibanggakan zaman dia? Memang betul banyak projek yang dia buat. Banyak hutang yang dia buat. Contoh macam Petronas Twin Tower tu. Sebab kebodohan Mahathir ni, pinjam duit pakai yen Jepun. Nak bayar interest satu hal. Kemudian bila yen naik harga, meningkat. Petronas Twin Tower yang bernilai 2.5 bilion tu akhirnya sudah lebih daripada 7.5, dah dekat 10 bilion. Kerja Datuk Najib lah yang membersihkan hutang-hutang dia, melangsaikan hutang-hutang dia. Bila dia berkuasa balik, dia buat hutang balik. Dia pergi ke Jepun, nak pinjam duit dengan Jepun. Mula-mula Jepun tak nak bagi. Jepun tanya, apa fixed income yang kau ada? Dia pergi negara yang buat GST. Sedangkan GST itulah fixed income negara. Kan? Kau pergi negara yang hutang dia lagi tinggi daripada Malaysia. Dekat 200%. Lepas tu nak pinjam duit. Tak dapat pinjam duit. Last kali, dia terbit Samurai Bond. Yang untung siapa? Yang untung Jepun. Dia dapat untung apa? Dia dapatlah anugerah daripada Maharaja Jepun. Itu je. Yang sengsara lepas ni nak kena cover balik bond yang dia buat tu siapa? Kita, rakyat.
Ni masalah ni orang Malaysia ni tak fikir benda ni semua. Kan? Dia nampak dia ni cakap hebat, kan? Bagus dia. Kan? Padahal Mamat ni lembab. Kan? Dia dah tak sharp macam dulu. Dulu dia sharp pun menguntungkan family dia je. So kalau nak cerita pasal penyamun ni, tak ada penyamun yang lebih besar dalam negara ni selain daripada Mahathir. Bukti dia apa? Bukti dia kau tengoklah anak-anak Perdana Menteri. Sekarang ada 9 Perdana Menteri. Tolong beritahu mana anak Perdana Menteri yang billionaire. Anak Mahathir je. Anak Perdana Menteri lain ada billionaire? Tak ada. Nampak? Okey, soalan lain. Okey Datuk, adakah polis akan cek nama di dalam handphone pada sijil MySejahtera, di dalam handphone itu sama ada atau tidak di dalam handphone ada nombor kad pengenalan pemilik handphone tersebut? Apakah ini patut dilaksanakan sekarang? Itu terpulang pada pihak polis lah. Macam mana cara dia nak apa ni menguatkuasa atau mengikut arahan yang dikeluarkan oleh KJ ni. Tapi sebenarnya polis ni pun ramai dah menyampah dah. Kan? Sebab akhirnya orang marah polis juga. Contohnya, budak-budak pergi trekking, jungle trekking, masuk hutan yang kau sibuk pasal apa? Tapi bila kau keluar arahan, suruh pergi hambat orang yang tak ada vaksin ni semua. Bila pihak polis pergi saman budak-budak yang buat jungle trekking, orang maki pula pihak polis. Tak pasal-pasal polis dapat musuh. Padahal yang celaka KJ seorang. Nampak? Pengantin disuruh patah balik sebab tak vaksin. Habis macam mana? Pengantin tu agak-agak maki polis ke maki KJ? Dia maki polis dulu. Sebab polis yang tahan dia, suruh patah balik. Polis jalan tugas je. Kena faham. Polis ni siapa pun jadi kerjaan, PH ke, PN ke, BN ke, dia jalan tugas dia je. Kan? Tapi mereka lah yang terpaksa berdepan, yang kena maki. Kan? Ada pula setengah-setengah puak yang macam Sakai ni, macam Beruk Mak Yeh ni, kan? Setengah-setengah tu boleh berdansing pula depan polis, kan? Macam story insiden kat tepi jalan tu, kan? Nah, boleh berkuntau-kuntau pula. Kalau polis keluarkan pistol, tembak satu das, polis pula salah. Orang kata polis trigger happy pula, kan? Kadang-kadang muka dia orang ni memang patut kena bedil pun, kan? Kena faham, kadang-kadang pihak polis ni pun serba salah buat kerja. Lebih-lebih lagi kalau dapat menteri bodoh macam ni. Pening. Dulu, macam bila zaman Muhyiddin tu, terlalu banyak SOP bodoh. Tak pening ke kepala polis nak buat laksanakan apa yang diarahkan? Pening. Itu sebab kita minta pihak polis, kan, mereka ni perlu tahu bahawa kerajaan hari ni, menteri-menteri macam KJ ni semua bersifat sementara, kan? Jadi gunakanlah budi bicara kalian. Tu bunyi apa tu? Sombong kapal. Okey. Okey, seterusnya Datuk. Dr. Mahathir ada berpendapat mereka yang disebut dalam pendedahan kertas Pandora tidak melakukan kesalahan undang-undang sekiranya membuat pembayaran. Ni Mahathir ni dah nak mampus lah. Kau tak payahlah cerita pasal Mahathir lagi, kan? Kau tengok, baru semalam aku cakap, aku nasihatkan supaya parti Pejuang ni jangan masuk pilihan raya Melaka. Aku test je, kan? Jangan masuk pilihan raya Melaka. Kalau kalah teruk, hilang deposit, dia nak bertanding pusat tu, image dah rosak. Baru semalam aku cakap, hari ni dia nak buat putusan tak bertanding di Melaka. So, kau anggaplah dia orang punya riwayat politik ni dah habis lah, kan? Tak payahlah kita nak pening kepala. Tunggu masa nak mati je parti dia orang. Okey.
Okey tu, ada soalan daripada netizen gitu Ya. Kenapa Idris Harun tak berasa malu tu menghadiri mesyuarat UMNO cawangan, sedangkan beliau ini salah seorang yang berperanan menjatuhkan kerajaan negeri Melaka tu? Kalau dia ni ada rasa malu, dia takkan keluar daripada UMNO, ataupun dia tidak akan menarik sokongan daripada kerajaan UMNO ditumbangkan nak bentuk kerajaan dengan PH. Macam mana nak balik menghadap pengundi? Macam mana nak menghadap pengundi yang mengundi dia atas tiket BN? Tiba-tiba dia menukar arah menjadi ketua menteri di atas tiket Pakatan Harapan. Kan? Kalau nak dikira dari segi malu ni, kan? Saya terus terang saya cakap lah, orang yang lompat parti ni, kan? Dia orang ni memang muka dia orang ni tebal. It's not easy tau. Kalau you lompat parti, orang dah bagi mandat pada you, kan? Tiba-tiba you pindah pergi parti lain dan bawa kerusi sekali. Lainlah kalau dia dari segi prinsip dia tak setuju dengan parti tu. Dia letak jawatan, kan? Dia masuk parti lain. Lain cerita. Lain cerita. Letak jawatan masuk parti lain. Lain cerita. Jadi tak payah cerita pasal kemaluan lah. Memanglah dia ni tak ada kemaluan. Okey. Bang, Ada soalan lah. Abang tanya soalan ni? Tak ada? Tak ada Okey. Kita dah bersiaran selama 50 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.